Okey, jom kita tolong kawan kita ni. Kalau jumpa beruang, macam mana nak selamatkan diri? Okey, saya kongsikan ilmu nah. Sebelum saya kongsikan ilmu ni, saya nak bagi satu situasi, lepas tu anda pilih. Boleh? Boleh? Saya bagi satu situasi, kemudian anda pilih. Ya? Oh, ni nak serang cikgu seorang-seorang mana boleh silap-silap saya. Tak boleh lah, hampa lagi hebat lah. Okey, boleh eh? Okey, situasi dia begini. Anda bersama kawan-kawan anda 5 orang. Anda bersama kawan anda 5 orang. Okey. Tap screen dulu lah. Tap screen dulu lah. Allah, sedih aku. Saya dah live dah 5 minit dah tak sampai 10,000 lagi. Dia TikTokers, dia kena pandai demand. Nak ilmu, tap screen. 1,000 pun bagi ilmu. Cik, konon. Okey, sampai-sampai dengar lah. Sampai-sampai dengar. Okey, situasi dia. Anda dan kawan-kawan anda seramai 5 orang berjalan di dalam hutan. Sedang anda berjalan, tiba-tiba salah. Anda berjalan dalam hutan dan kemudian anda tersesat. Anda sesat dan sesat 5 orang. Punyalah sesat ni sampai berhari-hari anda tak makan, badan anda makin letih, makin lemah, otak anda jadi stres. Kan? Dan anda semua nampak ada satu pokok besar kat tengah hutan tu, anda dengan kawan-kawan anda 5 orang ni berehat. Berehatlah. Dah tak larat nak berjalan, tak larat dah. Aduh, penat. Kan? Suruh pergi belajar program ilmu hutan, tuan hutan ajar, dia tak nak dengar, tak nak ikut. Jadi semuanya tak erti apa, duduk dan diam. Okey. Beres. Okay? Ilmu survival tak erti langsung. Contoh. Okay? Kemudian tiba-tiba datang satu beruang. Beruang tu besar. Beruang tu pun lapar, dia pun tak makan lagi. Dia pun datang. Beruang tu pun lapar, beruang tu garang, anda dah masuk ke kawasan dia. Beruang tu pun datang. Siapa masuk kawasan aku ni? Contoh. Kan? Okay? Beruang tu memang lapar, kuku dia panjang-panjang ni. Dia tengok korang 5 orang yang sudah apa dia? Dah lepak bawah pokok tu dalam keadaan penat. Beruang tu memang nak serang korang. Okay. Saya bagi korang, ni kena ikhlas daripada hati. Jangan ikut orang. Setiap seorang jawab ikut diri sendiri. Saya bagi anda pilihan. Yang pertama, pura-pura mati. Yang kedua, panjat pokok. Yang ketiga, jangan jawab lagi. Yang ketiga, okey, lari. Yang keempat, lawan. Okey. Siapa dekat sini yang akan buat pura-pura mati? Jawab sekarang. Pura-pura mati. Cakap. Siapa nak jawapan nombor 1 pura-pura mati? Nombor 1 pura-pura mati. Nombor 2 panjat pokok. Nombor 3 lari. Nombor 4 lawan. Walaupun kau dah tak larat, kau lawan. Okey, jawab dulu. Itu boleh buat yang lomba kopi telur. Kejap lagi. Okay, ramai orang yang akan buat pura-pura mati. Ada orang lari, okay, panjang pokok, okay, bagus. Ada orang lawan, okay. Okay, dah puas dah. Saya ulang sekali lagi. Ada 4 jawapan. Anda pilih salah satu. Yang pertama, kan, pura-pura mati. Yang kedua, panjat pokok. Yang ketiga, lari selaju-lajunya. Dan yang keempat adalah lawan. Ingat keadaan anda. Sudah sesat dalam hutan, 5 orang, dalam keadaan sangat penat, anda sangat lapar dan anda ada badan anda tak apa nak larat, anda bagi 4. Okey? Okey, dengar betul. Dengar betul. Ni, dengar betul ni, Tok Guru nak mengajar ni. Marah. Tak marah, bukan marah, bagi tahu. Okey, dengar lah. Siapa yang pura-pura mati tadi? Siapa yang pura-pura mati tadi? Anda malas nak leceh. Okay, dengar betul. Saya bagi jawapan. Yang pertama, ada orang dia panjat pokok. Daripada 5 orang tu, okay, saya nak bagi tahu pada anda, beruang adalah binatang yang sangat-sangat cekap panjat pokok. Panjat pokok dia sangat-sangat cekap. Itulah beruang. Okay, dengan kuku dia yang panjang tu dia boleh panjat.
Anda rasa anda lagi cepat panjat ke atas ke beruang lagi cepat pandai? Lagi cepat naik ke atas. So confirm 5-5 tu mati. Mati awal. Yang kedua, lari. Tidakkah anda tahu, saya bagi tahu fakta, beruang berlari lebih laju daripada manusia. Kena pula anda 5 orang, kan? Seorang 5-5 dah tak larat ni. Seorang pergi berlari, lepas tu kawan kat belakang tu tertinggal, tak apalah mampu pergi kat hang. Bagus kau, penting diri sendiri, faham? Sama geng orang pajak pokok pun penting diri sendiri. Siapa yang pajak pokok, perangai kamu jenis penting diri sendiri, tak peduli orang lain. Antara 5 orang tu 5-5 boleh pajak pokok ke? Sama dengan orang berlari. Dah lah beruang lari lebih laju daripada manusia. Okey, yang ketiga, orang yang pura-pura mati. Adakah anda tahu bahawa beruang mempunyai deria yang sangat tajam? Anda pura-pura mati. Macam mana mati pun anda berpura-pura, macam itulah kehidupan anda. Kehidupan anda pun berpura-pura je dalam hidup. Itulah perangai anda. Mati pun pura-pura. Waktu kau hidup, kehidupan kau tiap hari pun memang kerja kau berpura-pura je. Okay? Kau nak pura-pura mati 5-5 orang. Beruang tu main geletik dengan hujung tu je. Dengan dia punya tu je. Mati ke? Hai, dah mati ke bangun eh? Kau rasa 5-5 orang tu boleh pura-pura mati? Kau fikir, ambil kau, aku ajar kau hari ni. Okay? Yang terbaik adalah lawan. Okay? Yang terbaik adalah lawan. Lawan macam mana tuan? Lawan bertumbuk dengan beruang? Jangan, mampus kau. Lawan guna otak. Okay? Beruang ni kalau 5-5 orang, kalau seorang ambil satu batu, beruang tu kata, tak ada apa. Tapi kalau 5-5 orang ambil kayu baling kat beruang tu pun lari bang. Kalau 5-5 orang jekah kat beruang tu pun lari. Okay? Faham? So hari ni anda kenallah diri anda. Ramai di antara kita yang penting diri sendiri, ramai di antara kita yang pura-pura, hidup dalam kepura-puraan. Mati pun pura-pura, kan? Kamu hidup pun berpura-pura. Hari ni aku jadi Fitri Walter. Okay? Dalam kehidupan ni, kan? Saya dah bagi keadaan, kamu dalam keadaan lemah, 5 orang, semua tak larat, perut lapar. Okay? Sekali lagi saya patah balik tengok komen atas tu, saya nak suruh, ni perangai orang-orang yang pura-pura hidup. Hidup dia dalam kepura-puraan je. Besok saya bagi ilmu lain. Tu belum bagi lagi pasal yang kopi kan. Faham cikgu, terima kasih, bagus. Belajar, ambil ilmu satu. Jangan malu pada diri anda. Sebab soalan yang sama saya pernah bertanya kepada pegawai-pegawai tentera. Saya dulu jurulatih kat Pulau cawangan ketua platoon. Jadi depan mata saya ni ada pegawai-pegawai yang sudah ditauliahkan berpangkat lieutenant muda, lieutenant, captain. Okay? Mereka 100 orang lebih. Saya tanya soalan yang sama. Saya tanya soalan yang sama, saya bagi situasi yang sama, saya nak tengok tindakan mereka. Memang mereka sendiri pun walaupun tu mereka tetap masih ada dalam diri tu penting diri sendiri, tetap itu, tetap ini, sedangkan mereka sudah dilatih dan untuk apa lagi orang biasa. Okay? So dah hidup ni jangan pura-pura mati dan jangan pura-pura hidup. Okay? Kalau grup perempuan yang kena pun kena lawan juga tuan. Dia tak kira lelaki perempuan. Kan? Anda nak tengok fakta ni tak susah. Tengok kat National Geographic. Tengok kat National Geographic. Okay? Mungkin saya dah dengar Tuan Fitri melawak je. Tengok kat National Geographic. Betul tak sifat perangai beruang macam tu? Okay? Tuan, zone test laju ke? Laju biasa-biasa lah. Tapi sedap lah. Sedap lah. Okay? Terima kasih tuan, ilmu yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Okay, santai-santai sambil-sambil kita minum. Okay? Terima kasih yang tap-tap screen. Rajin korang pagi-pagi. Saya kejap lagi 10 nak pergi pejabat. 10 ke 11. Apa tips bulu kening mata lebat macam tuan? Tak ada tips. Ini namanya kening mata Shinchan. Waktu kecil kena banyak tengok cerita Shinchan. Siapa suka cerita Shinchan kat sini? Tengok cerita Shinchan banyak-banyak, nanti dia akan jadi kening macam Shinchan.
Dan dia kena perangai nakal macam Shinchan. Siapa perangai macam Shinchan, dah suka tengok cerita Shinchan, nanti kening dia akan tebal. Okey. Adik dia Himawari. Shinchan gatai tuan. Sama tak? Sama tak Shinchan dengan saya? Sama tak? Sama. Kan? Sebab saya memang suka tengok cerita Shinchan. Shinchan adalah idola saya. Anak tuan kenal Shinchan, dia tak kenal. Saya peminat Shinchan. Kesian mak-mak nak layan panggil Shinchan. Macam mak saya. Okay. Tuan, apa tips nak kempis lemak di dada dan perut? Okey, tiga. Yang pertama sekali, buatlah senaman. Tak payah banyak, berjalan kaki pun tak apa. Berapa langkah tuan? Buatlah 10,000 langkah. Itu pun KKM pun nasihatkan macam tu. 10,000 langkah je, berapa kilometer je pun. Berjalan, bukan nak suruh berlari. Jalan pun tak apa. 10,000 langkah. Okay? Dah halang 10,000 tu, buatlah stretching badan-badan, urat-urat sikit. Hari-hari buat. Yang kedua, jaga makan. Maksud jaga makan tu. Gula putih, menatang putih, apa putih semua tu tolak tepi. Ataupun nak pun sikit je. Okay? Nasi putih, tepung putih, gula putih, tiga-tiga benda ni. Minimum kan. Yang ketiga, dah ada disiplin, dah buat senaman sikit. Ni saya bagi ni. Saya bagi dah habis kotak tengok. Setakat 3 kilo senang-senang. Okay? Saya dah buat dah. Tak ada beg kuning, jangan marah. Sebab besok pun kita tak beg kuning. Kan? Sebab nak pergi Terengganu. Besok kita bagi harga special. Okay. Assalamualaikum tuan. Ada berapa akaun TikTok tuan ni? Saya cuma ada satu saja. Tak ada yang lain. Yang lain semuanya ejen. Kalau nama Tuan Hutan Perak, itu ejen saya kat Perak. Wawa Tuan Hutan, itu nama tu. Itu semua ejen saya. Ada 9 orang. Okay. Tapi kalau gunakan nama Tuan Hutan saja atau Muhammad Fitri, itu fake account. Okay. Tuan Hutan by Hazrin, itu ejen saya. Okay. Saya cuma ada satu saja akaun ini, yang ini sahaja. Saya tak ada akaun lain. Anda pernah tengok saya live kat akaun lain tak? Tak pernah kan? Faham-faham sendiri. Satu je lah. Okay. Tuan, kalau sesat dalam hutan dalam musim hujan, kayu apa yang boleh guna waktu basah? Kayu ara lengkan. Pokok ara lengkan paling banyak kat dalam hutan. Senang kita nak bakar waktu basah. Saya bagi cucu tok tukang, cari pokok ara lengkan. Pokok tu dia dalam tu macam kabus. Okay? Luar dia memang kulitnya memang waktu hujan nampak basah, tapi dalam ni kering. Okay? Senang ya. Dia ada buah tau. Dia ada buah. Dah saya dah bagi maklumat tuan, saya cari sendirilah. Saya dekat dapur ni takkan nak tunjuk daun dia pula. Ya, senang ya. Tuan, betul ke binatang takut kayu tas sebab masa camping ramai bawa? Binatang tak takut kayu tas. Manusia takut kayu tas. Kau tak percaya, kau ambil kayu tas tu kau hempuk belakang orang. Takut bang? Dia macam ni. Setiap satu khazanah yang Allah bagi, yang Allah ciptakan tu ada kelebihan-kelebihannya. Okay, sebagai contoh, kita tak suka dengan pokok rengas. Kenapa? Pokok rengas tu gatal. Kayu dia gatal, hama dia gatal, daun dia gatal. Habuk dia pun gatal. Contoh. Begitu juga dengan Allah ciptakan kayu tas. Kayu tas ni dia ada jantan, dia ada betina. Anda nak tahu tentang kayu tas, yang lebih mahir tentang ni adalah orang Sarawak. Orang Sarawak dia mahir bab kayu tas. Dan mereka kalau orang Ulu dekat Sarawak, dia akan bawa kayu tas tu sepasang, jantan dan betina. Okay? Dan daun kayu tas tu saja kalau kita bakar, kan? Ikut kepercayaan mereka, kan? Hantu hutan, ikut kepercayaan mereka hantu hutan tak suka. Macam-macam mambang-mambang tak suka. Itu kepercayaan mereka. Okay, kayu tas ni pun sama juga. Binatang tak takut dengan kayu tas. Binatang cuma takut pada Allah saja. Tak ada makhluk Allah yang ada kat dunia ni takut dengan benda lain. Manusia aja bodoh. Manusia selalu takut dengan benda-benda lain. Kan? Binatang-binatang semua tak takut. Binatang ke pokok ke semua tak takut. Semuanya takut dengan apa? Takut dengan Allah. Okay? Mereka cuma tak suka. Binatang
atau binatang tak suka kayu tas. Seperti mana kita tak suka kepada pokok rengas, kita tak suka pada pokok ketapang, pokok jelapa macam tu. Faham tak? Dia biar tauhid kita tu biar betul. Ya? Tapi kalau manusia memang takut kayu tas. Kenapa? Sebab kalau kita ketuk kepala orang kayu tas tu sakit. Oh, yang ni mudah je ni. Macam mana nak kenal buah dalam hutan yang boleh dimakan? Macam mana nak tahu makanan beracun dan selamat dimakan ketika dalam hutan? Boleh datang kepada kursus. Kursus program hutan yang dibuat oleh saya, oleh pendekar rimba, oleh beberapa orang itu, kami akan ajar. Simple je. Okay? Simple je. Dia ada teknik-teknik dia, dia ada disiplin je. Ya? Nibung apa khasiat dia tuan? Nibung kalau dalam bahasa yang lain dipanggil bayas. Kalau orang Kedah panggil bayas. Orang panggil umbut bayas. Umbut dia sedap. Dia punya batang kayu dia ada orang buat tongkat. Kalau askar Melayu dulu kami buat tongkat. Tongkat daripada kayu nibung. Okay. Nibung ni duri dia tajam dah. Tajam. Dia sebuah sejenis kayu yang keras dan kalau buat tongkat ke, buat kayu ke, buat ukiran memang cantik. Saya kata tuan, tahniah tuan, rezeki dapat beli kereta baru. Itu bukan kereta saya, itu kereta syarikat. Waalaikumsalam. Tapi itu bukan kereta saya. Kereta tu atas syarikat. Okay? Saya personal car saya sampai sekarang Iris pun. Itulah kereta saya daripada pencen sampai sekarang. Sampai simple je. Itu kereta syarikat, staff car. Jika Malbat diserang Israel, apa tindakan UN dan PBB? Mana saya tahu? Entah. Biar United Nations fikir. Betul. Mereka ada SOP mereka. Kalau SOP mereka kata lawan-lawan, kalau mereka kata balik-balik. Mari kok belasik, kenduri selalu makan umbut bayah. Tuan, orang cakap kening tebal playboy tuan. Ya betul. Betul. Memang betul. Dia sebab zaman sekarang ni, orang perempuan zaman sekarang dia tak suka laki-laki yang baik. Kalau laki tu baik dia akan kata, abang awak terlalu baik untuk saya. Orang perempuan suka laki yang playboy sikit kan. Geram tengok. Kan? Tanya perempuan. Kan? Cendawan hutan boleh makan tak tuan? Ada beberapa jenis yang boleh dimakan. Banyak sebenarnya jenis yang boleh dimakan. Ada yang tak boleh. Okay? Waalaikumsalam. Tuan, ada tak cara nak kurangkan sakit lutut? Jumpa doktor pakar lah. Lutut ni kita tak tahu apa masalahnya. Betul tak? Perempuan suka laki playboy. Perempuan suka laki yang dia panggil apa tau? Kalau tengok daripada orang perempuan ni, daripada dia orang sekolah lagi pun, mereka memang tertarik dengan laki-laki, dia panggil bad boy syndrome. Bad boy syndrome. Okay? Tapi nak kahwin dia akan cari macam geng-geng ustaz ke apa ke macam tu. Tapi kalau untuk berkasih sayang, pengalaman, semua dia akan cari laki-laki yang nakal. Nakal bukan jahat. Nakal. Okay? Bukan bad boy, naughty boy. Naughty boy. Betul. Naughty boy syndrome. Okay? Tuan, 2011 kenduri kesyukuran majlis kahwin saya kat Tanah Merah, Kelantan. Jemput datang. Amboi, jauhnya. Terima kasih di atas jemputan. Tapi minta maaf saya tak dapat nak hadir lah 2011 tu. Kan? Yang pertama jauh. Yang kedua, kamu yang kesedap nanti. Saya dapat penat. Buat apa saya nak datang? Jauh. Jangan marah Faiz. Selamat pengantin baru. Jangan lupa beli kopi handsome. Beli banyak-banyak stok kopi handsome. Urut siap-siap dengan minyak Big Boss Oil. InsyaAllah semoga bahagia. Sempat promote produk lagi. Tuan, sekarang orang rumah berapa orang? Sekarang saya baru seorang. Itulah dia. Sebelum ni seorang. Lepas tu saya single. Lepas tu saya ada seorang lagi. Sekarang seorang je lah. So kata orang ni bahasa mudah, bahasa zaman sekarang ni, bahasa budak-budak moden ni kata, Tuan dah kahwin belum? Saya bujang 3. Bahasa orang zaman sekarang lah. Bujang 3 dia panggil. Okay? Bini saya doktor tapi saya bad boy. Apalah yang dia nampak kat saya pada awal perkenalan. Nampak tak?
Nampak tak? Memang macam tu. Kan? Dia bukan apa. Orang lelaki yang nakal ni, dia orang pandai menghiburkan. Kan? Pandai menghiburkan. Kan? Selalu buat lawak, buat orang gelak. Lepas tu, buat orang pening kepala kadang-kadang. Kan? Assalamualaikum, maaf nak tanya, pagi ni ada buka beg kuning tak? Saya betul-betul puas hati dengan kawasan kopi tu. Kopi Alan Semi. Okey. Sabar. Besok saya pergi Terengganu. Besok lusa sulat 3 hari kat Terengganu. Esok petang kami start letak beg kuning. Macam inilah, besok malam lah. Kami akan letak beg kuning. Saya sediakan 500 kotak kopi Alan Semi untuk dijual dengan harga promosi. 500 kotak kopi Alan Semi dijual dengan harga promosi bermula besok malam. Siapa cepat dia dapat. Tak ada had. Nak ambil 4 kotak ke, nak ambil 5 kotak ke, pulang pada kamu. Okay? Harga, sebab ni sempena event dekat Terengganu. Beres? Sebab tu saya tutup beg kuning. Saya tak nak bagi siapa-siapa membeli. Saya tutup semalam dan saya tutup barang-barang hari ni. Beg kuning semua saya tutup. 14 produk semua saya tutup. Sebab saya nak bagi orang beli besok. Saya nak anda beli besok dengan harga yang murah. Okay? Saya dah daftar dekat TikTok. Dengar ni. Saya dah daftar dekat TikTok. TikTok, ingat TikTok Tautan ni adalah TikTok syarikat. Jadi, saya sudah daftar dekat TikTok Malaysia untuk 3 hari punya promosi. Dia dah bagi approval. Maksudnya, TikTok Malaysia akan bagi voucher, akan bagi itu, akan bagi potongan. Saya bagi potongan harga. Yang tu pun bagi, TikTok bagi lagi. Jadi, siapa tak untung? Korang lah untung. Okey, saya dah daftar dah. Ingat, anda punya TikTok dengan saya punya TikTok ni berbeza tau. Anda punya TikTok personal. Anda daftar dengan nombor handphone lah, anda daftar TikTok anda dengan social media, Facebook lah, dengan IC lah. Saya punya TikTok daftar dengan SSM. Saya daftar buka akaun TikTok ni dengan SSM, dengan sijil-sijil apa semua. Ni syarikat punya rasmi. Okey. Jadi, kelebihannya pada anda. Faham lah? Faham? Tunggu besok. Dulu kat Keluang puas tengok askar payung ada terang. Di Z Kahang kat di Z Kahang. Kalau payung terjun dekat Keluang di Z Kahang. Jam berapa start? Esok malam ke 8 boleh lah. 8 ke 8 malam besok. Tuan Syekh Hassan The Boss Oil untuk ni. Sihatkan ni. Sihatkan, bukan kuatkan. Sihatkan. Dia dah sihat, dia kuat lah. Tuan, saya ada niat nak mengorat janda lah. Boleh? Mengorat lah. Tapi dengan niat nak kahwin lah. Bukan niat anak roman. Okey. Niat untuk kahwin. Cara gentleman, cakap kat dia. Minta maaf, awak dah ada orang punya ke? Kalau tak ada orang punya, dah lama single ke? Setuju ke kalau jadi isteri saya? Saya nak jadi imam anda. Boleh ke? Boleh ke? Benarkan saya jaga awak sampai akhir hayat? InsyaAllah saya jadi baik. Macam tu. Bukannya, hai, you janda ke? Malam ni free tak? I ni bukan apa. I check in kat sini sebenarnya. Kebetulan ada kat kawasan ni. Jadi kalau you free, bolehlah kita sembang-sembang kopi-kopi. Tak apa, dekat bilik I pun okey. Faham tak? Bukan macam tu. Apa kau ingat janda tu kelapar sangat kau punya anu tu? Kan? Dia tak perlukan, ingat orang perempuan tak perlukan lelaki. Orang lelaki perlukan perempuan. Orang perempuan dia tak perlukan lelaki. Dia boleh hidup. Itulah DNA orang perempuan. Saya bagi contoh. Saya bagi 2 contoh. Okay? Yang pertama, kan, Siti Hawa. Ketika dikeluarkan Siti Hawa dengan Nabi Adam, ketika dikeluarkan ke bumi, Siti Hawa duduk satu tempat je. Duduk satu tempat je. 40 tahun. Tak bergerak, dia tak cari laki dia. Tapi Nabi Adam mencari Siti Hawa 40 tahun. Laki yang cari perempuan. Perempuan dia tak peduli laki. Sebab tu dia umur 40 pun dia tak kahwin pun lantak hang. Dia tak kisah pun. Tapi jantan je pun tengok jantan. Itu contoh pertama. Contoh kedua macam mana? Orang lelaki waktu kecil kita ni saktek mak. Waktu kecil kita sebagai budak kecil lelaki, kita kecil-kecil saktek mak. Dah besar pun kita cari tek juga. Betul tak betul? Betul ke tak betul? Dah besar pun kita tetap cari tek. Tu lelaki. Orang perempuan,
Kecil-kecil dia start tag mak dia. Tapi dah besar dia tak cari tag dah. Pasal apa? Sebab dia dah ada tag sendiri. Itu fakta. Itu faktanya. Sebab tu perempuan dia buat tak kisah. Dia tak kahwin umur 40 pun so what? Orang nak berkata apa kata api. Tu orang perempuan. Kalau dia janda, umur 60 pun janda, so what? Sebab tak tahu. Cuba laki. Bini mati hari ni minggu depan dah menggeletar lah. Orang laki. Bini meninggal hari ni, bercerai minggu ni, minggu depan dah menggeletar dah. Itu orang laki. Itu DNA kita. Sebab tu, tadi orang tanya, tuan nak ngorak janda macam mana? Nak ngorak janda, kena gentleman. Kena cakap elok-elok. Okay? Jaranglah jumpa lelaki, kalau sangat-sangat jarang jumpa lelaki dia bercinta sekali semua hidup, dia jumpa satu cinta, lepas tu dia takkan bercinta dah sampai bila-bila. Tak ada bang. Orang perempuan ramai kita jumpa macam tu. Dia jumpa satu cinta dia, lepas tu cinta dia tu, cinta hati dia tu meninggal dunia ke apa ke macam ni ke, dia ni sanggup dua seorang sampai mati. Itu ramai. Itu fakta. Itu fakta. Orang lelaki, kaulah cintaku yang terbaik. Wahai Anita, kaulah, wahai Azura, kaulah cinta aku, tidak akan mencintai mana-mana perempuan selain kau. Azura tu babai tak dan seminggu bang. Tak sempat seminggu bang. Terus jadi tukar nama. Wahai Fatimah, kau juga cintaku yang terakhir. Lepas tu next, wahai Rita Rudaini, kaulah cintaku yang terakhir. Lepas tu next, wahai Mas, semualah jantan. Nama pun jantan. Kan? Wahai Nora Danish, semuanya kaulah cintaku yang terakhir. Dia punya terakhir tu sampai ke sudah tak habis. Kan? Ustazah, bini saya ni baik ustazah. Kan? Ustazah, kalau dia meninggal dunia, habis tu aku nak dua seorang. Tak boleh. Tak lagi bang. Macam saya beritahu lah, kita waktu kecil-kecil kita isap tag. Ni. Dah besar, kita tetap tercari tag sampai ke sudah cari. Nampak pun terbulak mata. Orang perempuan dia tak. Tak ada. Cuba kau bagi tahu kita sebagai lelaki, kita sebagai lelaki, kan? Apa yang orang perempuan berkenan kat kita? Tak ada. Orang perempuan berkenan pada sifat kita. Bukan kepada badan kita. Pada badan kita dia tak peduli pun. Kita, benda pertama kita tengok orang perempuan badan dia. Okay. Kita tak tengok perangai dia lagi. First kali kita akan judge perempuan pada badan dia dulu. Muka dia cantik. Ini bawah ni size ni 34. Ini mungkin 36D. Pinggang 28. Ponggong ada tonggek sikit, macam bumper boleh tahan. Kaki tak ada kudis. Cantik. Orang lelaki memang tengok benda luar dulu, tak tengok dalam. Tapi orang perempuan tak. Orang perempuan bila dia tengok lelaki, dia tak tengok luar. Sebab itu kamu tengok, kadang-kadang kita pun pelik. Lah perempuan tu punyalah lawa. Dapat jantan sememeh jantan ni. Jantan ni gigi perongak. Kan? Bibir penuh penuh hokok. Kepala botak setengah. Parut tang ni. Kan? Hodoh je. Perut berborai. Tapi pasal apa perempuan ni suka sangat dengan lelaki ni? Sebab sifat. Sebab perempuan ni suka pada lelaki tu sebab sifat lelaki tu. Sifat lelaki tu yang apa? Sifat lelaki tu yang bertanggungjawab. Sifat lelaki tu yang penyayang. Sifat lelaki tu yang itulah dia. Kunci dia. Kan? Sebab tu korang tak payah handsome. Macam saya tak payah handsome pun. Tapi bini saya suka kat saya. Kan? Kalau korang tengok saya, apa benda dah kat Tuan Fitri ni? Dah lah sekar pencin, dah tua. Kan? Tak handsome. Kan? Misai pun macam bulu bawah baru nak tumbuh. Contoh. Kan? Misai ni, dia misai katang lu. Kan? Okay? Itulah dia. Okay. Okay. Tengok apa yang ada kat Tuan Fitri ni. Cuba orang tengok. Dah lah kening pun macam Sinchan. Macam kartun Sinchan. Pun ada ustazah yang lawa berkenan. Semua orang pelik. Satu tentera darat pelik. Macam mana ustazah yang paling cantik dalam tentera suka kat meja Fitri yang nakai nak mampus dalam hitam apa semua ni. Contoh, itu kan contoh.
Dia dalam hidup ni kau tak up diri sendiri tak guna. Sebab nak tunggu orang lay up tak payah, kita up diri sendiri lah. Mampu fikir apa. Korang tahu tak macam mana saya ngorat bini saya? Korang pernah tengok tak video? Sebab kaya pun bendanya. Kaya sebab aku sekarang. Bukan itu pun bukan kaya. Adalah situ sekarang. Korang tahu tak mula-mula saya jumpa bini saya? Korang tengok dekat saya punya YouTube tautan tu, korang tengok ni. Video paling popular. Kisah patah hati ni, kisah saya buka ni. Kisah patah hati dan jodoh daripada Allah. Ini pun dah 1 juta view. 1 juta dah orang tengok tontonan ni. Korang tahu tak saya ngorat bini saya macam mana? Zazah, bagi nombor telefon. Kenapa tak? Bagi lah, mana tahu ada kerja apa-apa kan? Tak apa. Itu je, tak ada nak bagi ni. Dah tengok dah cerita tu, tahu pun. Sangat bermakna cerita tu, tahu tak apa. Patut orang perempuan dia tengok pada sifat. Jadi orang lelaki ni, kita sebagai orang lelaki ni, kita kena ubah sifat kita, sifat. Ini baju kau pun busuk. Ketiak pun masam. Betul tak? Patut kau nak expect perempuan suka kat kau. Macam mana perempuan nak suka kat kau? Kau sendiri tak jaga diri kau. Stokin dah berlubang. Stokin tak berlubang pun berapa hari tak basuh. Kasut, ya Allah Tuhanku, jahanam. Okey, cubalah pakai kemas sikit. Baju tak bergosok lagi. Malas nak cerita lah. Korang fikirlah sendiri. Bagi nampak kemas sikit. Ini pakai, ni ada misai, tapi misai sama sampai masuk dalam mulut. Kalau makan laksa tu penuh melekat kat depan tu. Lepas tu kau nak suruh perempuan suka kat kau. Macam mana? Terkejut, jebat dia darat suka kat Ustazah. Tahu tak apa. Kau fikirlah sendiri. Jangan salah perempuan kalau mereka tidak menyukai anda. Sebab kita yang letakkan diri kita macam tu. Ingat, mereka tak perlukan kita. Kita perlukan mereka. Kita perlukan mereka. Itu je. Okay? Tahu tak apa? Dia sendiri tak dapat nak jaga, macam nak jaga orang lain. Tahu tak apa? Orang perempuan dia mau fikir macam tu. Dia tengok lelaki ni, Allah. Dia hantar ni, kau ni ribut atas bawah tak betul. Macam mana kau nak jaga aku? Aku bukan nak suruh kau jadi kaya, aku nak suruh hang jaga diri hang. Kalau hang boleh jaga diri hang, ada sikap tanggungjawab, ada sifat rajin, kan? Semalam ada seorang makcik datang ke tempat saya. Ni saya cerita ni, dengar ni tu. Semalam ada seorang makcik datang, dia dengan kawan dia. Saya kesian kat makcik tu. Datang dekat pejabat saya merayu. Tuan, tolonglah tuan, buatlah air kat ni. Kenapa makcik? Anak laki saya ni, umur berapa? Kan? Umur dah 20 lebih. 20 berapa? Dia dah pertengahan 20-an. Saya tanya, kenapa dengan dia? Kan? Kenapa dengan dia makcik? Pemalas lah. Pekerja tak nak. Lepas tu duk merapu sana sini. Pergi belajar masuk universiti. Tak habis. Kan? Tak habis sebab banyak main. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Tolonglah tuan. Lepas tu dengar saya cakap pula dia melawan. Solat tak nak. Aku duk terkebir-kebir kata hai budak-budak sekarang ni. Mak dia merayu depan saya ni. Saya nak cerita kat korang. Petang semalam. Sedih hati saya. Tolonglah tuan. Tuan buatlah air jampi ke apa. Saya kata minta maaf kak. Saya buat jampi-jampi ni saya tak pandai. Kan? Kalau saya buat untuk keluarga saya aja. Saya tak buat. Tolonglah. Bagilah macam mana. Tuan ada petua tak macam ni? Saya tengok muka seorang emak yang sedang kesedihan. Mak tu sanggup tebalkan muka. Pergi datang pejabat saya, naik tangga kat pejabat saya tu tinggi. Dengan dia berumur, duduk depan saya, meluahkan masalah, menceritakan. Saya tanya dia dah jumpa ustaz-ustaz ke? Dah jumpa ramai dah, jampi-jampi macam tak jadi. Okey lagi? Kan? Dah itu dah. Nampak tak? Anda nampak tak? Itulah budak-budak sekarang. Kau sendiri dah betul-betul kau nak menggatal dengan perempuan lain. Macam mana ni? Okay? Makcik tu datang, sanggup datang. Nak minta saya doakan ayak dia beri air tu untuk bagi anak dia lembut hati dengar cakap dia, rajin kerja. Apa dah jadi dengan budak-budak kita sekarang ni? Tapi nak menggatal dengan perempuan sana, kau sendiri tak tanggungjawab diri hang, lepas tu anak suruh ni. Lepas tu anak suruh, lepas tu bila orang lain berjaya, orang lain bagus,
Kan? Orang lain aman damai, orang lain bahagia. Kau kata ini semua pasal duit lah, ini semua pasal tu. Kamu yang bodoh. Kan? Kamu yang pemalas. Okay? Apa-apa. Okay? Ambil. Pagi ni saya jadi Fitri Walter. Asyik berkawan dengan Azri Walter je. Hari ni saya jadi Fitri Walter. Bukan selalu saya nak beletir Tara ni. Dia beletir macam ni tak apa, nama dia sayang. Selagi saya sayang, selagi tu saya bercakap. Bila saya dah tak sayang, saya malas bercakap dah. Bila aku dah tak sayang, aku malas. Jangan bercakap sepatah dah, mampu pirang. Selagi kita bercakap tu, tanda kita masih sayang. Aku masih sayang kat hang ni. Aku nak ambil je betul. Lagi bergelok. Lagi penat dah umur 32 tahun, tak mau kerja, harap orang tanggung. Kau nampak? Zaman sekarang aku pun pelik. Okey bang, 10 suku. Last. Bagus nasihat ni. Ya, kadang-kadang kena bagi ya macam ni. Kan? Lembut-lembut tak boleh juga. Kita kenalah benda-benda macam ni. Kan? Saya percaya bahawa jika kita bagi guide kepada generasi-generasi bawah kita, insya-Allah mereka akan okey. Jangan ajar mereka jadi macam kita. Ajar mereka ikut zaman mereka tapi sifat macam kita. Faham maksud tu? Sifat dalam hati tu macam kita dulu tapi ikut zaman mereka. Okay? Itulah dia. Jangan ajar mereka supaya jadi macam kita. Jangan. Saya sendiri tak benarkan anak saya masuk askar. Kata tak payah. Abah bukan nak jadi hang tu, abah punya anak patung kedua ataupun photostat daripada abah. Don't photostat me. Abah ada jalan hidup abah. Hang ada jalan hidup hang. Tapi sifat yang abah pernah ada tu, itu yang abah nak hang ada. Sifat, bukan kehidupan. Sifat rajin, sifat tanggungjawab, sifat itu, sifat ini. Itu yang penting. Okay? Itu penting. Kita takkan mampu nak suruh anak kita, abah buat sawah, engkau pun kena buat sawah. Kita takkan mampu buat macam tu. Abah ustaz, hang pun kena jadi ustaz. Jangan. Dia tak jadi macam tu. Sebab kita kena ajar dia ikut zaman dia, tapi sifat tu sifat kita. Anda faham maksud tu? Sifat kita. Sifat atuk kita, nenek kita. Sifat. Sifat. Beran itu cara dia. Okay. Tapi kalau saya favorite 4x4-nya, buat. Okay guys, jom 10 lebih. Saya pun nak pergi pejabat, nak pergi tengok, nak buat persiapan untuk besok. So besok ni kami akan ke Terengganu, Jumaat, Sabtu dan Ahad, Kuala Terengganu. Saya ulang sekali lagi, Kuala Terengganu, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan saya dengan staf-staf Tuan Hutan akan berada dekat Drawbridge Kuala Terengganu, jambatan angkut Kuala Terengganu tu ada event. InsyaAllah nak jumpa saya, jumpa kat sana. Dan nak beli produk-produk, boleh beli kat situ juga. Dan siapa yang nak beli kat online pun kita bagi. Okay, kita bagi. Tak ada masalah. Kan? Sebab memang kita bagi harga special, harga istimewa kita bagi secara direct dan juga secara online selama 3 hari. Jom kita jalan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgah Kelantan kan? InsyaAllah. Saya pergi terus ke Terengganu besok. Bye bye.